Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan sebagainya. Bertepatan dengan apa yang ditetapkan oleh syariah Islam, zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh itu, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada umat Islam menjelang Hari Raya Aidilfitri atau pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah zakat harta. Harta di sini bermaksud seperti hasil dari pertanian, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternakan, termasuk memiliki barang kemas seperti emas. Siapa agaknya yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat menurut Islam seperti golongan fakir. Golongan fakir bermaksud orang yang hampir tidak memiliki apa-apa pun harta untuk meneruskan hidup. Golongan kedua adalah miskin. Miskin bermaksud orang yang memiliki sedikit harta tetapi masih tidak mampu meneruskan kelangsungan hidup tanpa bantuan. Seterusnya adalah golongan amil, iaitu orang yang mengumpul zakat, serta mu'alaf, iaitu saudara baru yang memeluk Islam. Beberapa lagi golongan yang layak menerima zakat adalah seperti hamba yang ingin merdeka, fisabilillah, iaitu golongan yang berjuang di jalan Allah. Amil, orang yang mengumpulkan dan membahagikan zakat. Sesungguhnya zakat itu dapat memberikan ketenangan dan ketenteraman bukan hanya kepada penerima, malah kepada pengeluar atau pembayar zakat itu sendiri. Antara hikmah atau kebaikan mengeluarkan zakat adalah dapat merapatkan jurang perbezaan taraf hidup serta membahagikan golongan yang tidak berkemampuan. Itu dia, kembali bersama dengan NX Now. Terima kasih kerana anda masih setia bersama dengan kami. Itu tadi pengenalan mengenai zakat, dan seperti mana yang kita tahu bahawa membayar zakat adalah wajib ke atas semua Muslim ataupun umat Islam yang layak. Tapi pada petang ini kita akan membincangkan topik ke mana duit zakat anda. Sebab sebelum ni kebanyakan orang Islam asyik bayar je. Dia tak tahu ke mana duit itu pergi. Tapi untuk menjawab soalan tu, kita membawakan tetamu khas kepada anda, iaitu Ketua Division Operasi Agihan Asnaf dari Lembaga Zakat Selangor, iaitu Encik Basit Abdul Hamid. Welcome to our next studio, Encik Basit. Selamat datang, Encik Basit. Terima kasih. Okey, Encik Basit. Kita umat Islam kan, umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat, tapi kita tak tahu ke mana duit zakat tu. Bukan tak tahulah, tahu tapi tak ambil tahu. Kebanyakan tak ambil tahu kan. Jadi soalan pertama yang kita soalkan, apakah usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Selangor untuk mencari golongan yang memerlukan ini? Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Ilahi. Sebelum pergi ke jawapan tu, saya bersyukur kepada Ilahi kerana memberi peluang kepada Lembaga Zakat Selangor menerangkan berkenaan agihan zakat yang diamanahkan oleh pengeluar-pengeluar zakat di Selangor Darul Ihsan. Soalan pertama, apakah usaha? Betul? Apakah usaha? Pelbagai usaha telah dijalankan, tapi sebelum itu saya suka sangat statement Sabri tadi tu. Apa ya? Saya ingin mempersoalkan. Ini adalah hak rakyat sebenarnya. Rakyat mempunyai hak untuk mempersoalkan agensi-agensi zakat berkenaan manakah duit yang mereka amanahkan disalurkan. So cantik topik ni. Sebelum tu nak sentuh lagi untuk pria ni. Tadi topik Kajol, sekarang Syahrukan pula yang jawab. Boleh. Cukup kita Bollywood lagi ni. So, balik kepada tadi, usaha-usaha Lembaga Zakat. Yang pertama sekali, Lembaga Zakat mempunyai 28 cawangan di seluruh negeri Selangor. Di setiap daerah kita mempunyai cawangan untuk memudahkan asnaf ataupun orang yang memerlukan bantuan dapat datang kepada kami. Tetapi adakah kami duduk menunggu untuk orang mendatangi? Tidak. Kita mempunyai kaki tangan di lapangan seramai 40 lebih orang untuk keluar mencari. Boleh tak 40 orang ni pergi mencari lebih kurang 3 juta rakyat Islam di Selangor? Tidak. Kita pula bekerjasama dengan lebih kurang 2,000 penolong amil karya yang terdiri daripada ahli-ahli masjid dan surau di negeri Selangor sebagai telinga dan mata kepada kami, seolah-olah bahasa modennya ejen kepada zakat. Mereka ni dibayar imbuhan walaupun tak banyak sebab mereka pun berkhidmat atas dasar fisabilillah. Dibayar sedikit upah, dan mereka inilah yang akan mencari, mengenal pasti dan menyalurkan maklumat berkenaan
insan-insan yang memerlukan bantuan di negeri Selangor. Dan selain daripada itu banyak program-program ad hoc seperti skor jejak mencari skor jejak kemiskinan, iaitu satu skor yang ditubuhkan. Tugas mereka adalah untuk ambush satu kawasan kampung ataupun flat, apartmen dan sebagainya, dan dia akan pergi mencari ketuk rumah ke rumah. Setiap rumah orang Islam akan diketuk untuk mengetahui kebenaran isi kandungan rumah tersebut. Kita tak nak tengok pergi situ, tengok luaran pintunya gah. So, bukan tak ketuk. Selagi dia orang Islam, kadang-kadang di Selangor bandar ni, Petaling, apartmen. Luar rumah setinggan dalam kondo. Betul. Correct. Ada juga luar tu, di luar kondo tu nampak macam pintunya gah, tapi di dalamnya daif sangat. So itulah peranan kita ada cawangan, kita ada kaki tangan lapangan, kita bekerjasama dengan amil-amil dan juga kita juga melaksanakan aktiviti-aktiviti ad hoc untuk mencari dan mengenal pasti individu yang memerlukan bantuan. Selepas sesuatu individu ataupun keluarga dikenal pasti sebagai layak menerima duit zakat tu, bagaimana proses menyalurkan duit itu kepada keluarga berkenaan? Proses menyalurkan. Sekali lagi, dia kaedah menyalurkan proses ini pelbagai. Tetapi setelah mengenal pasti, bagaimanakah kita kenal pasti dahulu? Kita ada pengiraan hadul kifayah, kita panggil very technical, very technical religious knowledge lah. Ada hadul kifayah, dia basic language dia pengiraan kemampuan keluarga. Kita kira, kita ambil limit income, katakanlah gaji ataupun pendapatan bersih 1,000, tolak dengan perbelanjaan mereka, dan net tu positif atau negatif. Kalau mereka negatif, mereka layak untuk mendapat. Dan jika mereka positif sedikit pun, mereka dalam garis atas garis. Kita tak mengambil kira garis kemiskinan di mana one flat rate 3,000 atau 5,000. Kita betul-betul mengira pembelanjaan yang khusus, very specific. Maksudnya ada flexibility lah dalam pengiraan. Flexibility tetap ada. Kita bukannya terlalu rigid. Dan kadang-kadang pendapatan 2,000. Keperluan keluarga tersebut adalah RM2,020 contohnya, ataupun 1,900. So dia ada tambahan 100, tapi anaknya di IPT. So itu di situlah hukum akal digunakan. Kan daripada hukum yang kita rigidkan, hukum akal perlu juga dilaksanakan. So kita consider kat situ. Dan setelah mereka dah layak mengikut hadul kifayah tersebut, dan kita memberi bantuan asasi kepada asnaf tersebut. Dan asnaf yang disantuni secara menyeluruh adalah fakir, miskin dan mu'alaf. Cara detailnya panjanglah, kita nak elaborate on fakir, miskin dan mu'alaf ni. Tapi bila mereka dah layak sebagai fakir, miskin, mu'alaf, bantuan asasi akan disalurkan dulu. Apakah itu asasi? Makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan sebagainya, itu adalah asasi kita bagi kepada mereka. Dan juga bantuan yang bukan asas tetapi keperluan. Contohnya dia ada ibu yang sakit, memerlukan rawatan berpanjangan. Contohnya ada anak yang bedridden, memerlukan pampers, susu dan sebagainya. Itu bukan asasi tetapi mengikut keperluan. Dan cara untuk kita menyalurkan bantuan ini, kita tidak memberi wang ringgit itu kepada asnaf. Asnaf ni pria untuk benefit of pria, asnaf ni adalah kategori yang layak menerima bantuan. Kan? So kita tak beri duit kerana bukan kita tak percaya, tapi kita nak memudahkan mereka. Mereka memerlukan pampers, kita bagi dekat farmasi hantar pampers kepada mereka. Ataupun mereka pergi hanya collect pampers daripada farmasi. Kita ada satu kerjasama dengan anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor untuk menghantar makanan bulanan ke pintu rumah mereka. Kita tidak ingin membebankan mereka pergi beratur, beli dan sebagainya. Tetapi ada juga option kepada siapa yang ingin memberi ke kedai, kita bagi pula kad untuk mereka supaya mereka boleh pergi kedai dan memilih makanan bulanan mereka. So kita ada pelbagai cara untuk kita salurkan. Tapi kebanyakannya kita beri dalam bentuk perkhidmatan, bukannya duit wang. Okey. Jadi maksudnya duit wang langsung tidak diberikan. Kita beri. Sebab mereka masih perlukan duit untuk pergi pasar, beli ayam, beli ikan dan sebagainya. Tetapi kita minimumkan. Contohnya kita bagi bantuan bas sekolah. Kita bayar kepada pengusaha bas sekolah. Kita tak bagi kat parents dia. Sebab kita bagi kat parents dan parents kena bagi kat dia. Duit tu travel kadang-kadang boleh terhilang dan sebagainya. Apa yang kita pentingkan adalah manfaat itu, katakanlah bas sekolah ni manfaat kepada anak asnaf tersebut. Mesti kena sampai. So, kami mengambil inisiatif yang lebih untuk memastikan manfaat itu sampai kepada anak tersebut. Correct. Okey. Jadi sehingga pada hari ini, berapakah jumlah asnaf fakir dan miskin yang telah disantuni oleh Zakat Selangor?
Kami alhamdulillah sehingga hari ini peningkatan terlalu drastik daripada 20 lebih ribu keluarga fakir dan miskin. Sekarang kita telah merekodkan 44,000 keluarga, tidak kurang daripada 44,000 keluarga fakir dan miskin. Dan kita juga ada 2,000 lebih keluarga asnaf mualaf dan yang berdaftar dengan Negeri Selangor Darul Ihsan. Dan ini keluarga. So bermaksud kalau kita kali dengan isi rumah mereka lebih kurang 300,000 umat Islam yang sedang disantuni oleh Lembaga Zakat Selangor. Kalau di Negeri Selangor sendiri kan, fakir miskin yang jenis macam mana yang biasa, kes-kes yang biasa pihak zakat? Fakir miskin yang bagaimana? Fakir miskin yang tak berkemampuan lah. Yelah, maksudnya, dan itu asas dia lah. Kan? Maksudnya dari segi macam keluarga anak ramai ke ataupun orang yang gelandangan ke atau macam mana? Gelandangan tak semestinya fakir miskin. Kan? Ada gelandangan kita di Selangor ni gelandangan very minimum berbanding dengan Kuala Lumpur kan. Gelandangan, tapi ada juga gelandangan yang kita siasat memang betul mereka memerlukan bantuan. Ada gelandangan yang tidak layak sebagai fakir dan miskin. Saya tak nak pergi jauh dalam tidak layak tersebut sebab isu agak sensitif kan. Kita pergi pada yang layak je dululah. So yang bagaimana menjadi fakir miskin ni, dia ada fakir miskin yang tegar yang pertama. Kedua adalah fakir miskin bermusim. Dan ketiga adalah fakir miskin sementara. Yang tegar ini adalah contohnya suami sakit bedridden, isteri baru 35 tahun, anak dah 5-6 orang yang bersekolah dan sebagainya. Kita nak harapkan isteri ini pergi bekerja, anak perlu dijaga. Kalau dia pergi kerja dapat pendapatan RM1,000, nursery fee untuk anak-anak ni dah habis RM1,000 dah. So dia dah tegar, mereka ni memang perlu disantuni secara dekat dan menyeluruh. Okey, itu yang pertama. Dan banyaklah kes-kes begini. Yang kedua adalah asnaf bermusim. Mereka ini ada pendapatan mencukupi untuk belanja harian. Tetapi tiba-tiba anak sakit. Dia dah jadi miskin. Tiba-tiba kereta dia rosak. Sebab kereta itu dah diguna untuk mencari pendapatan. Dia jadi miskin. So masa raya dia akan jadi miskin. Masa buka sekolah dia akan jadi miskin. So pendapatan mereka cukup untuk harian dan bulanan mereka. Jika ada apa-apa pembelanjaan tambahan pada mereka, mereka akan jadi miskin bermusim. So mereka ini dibantu secara bermusim, di mana bantuan hari raya dan bantuan sekolah adalah wajib kepada mereka. Selagi kita mempunyai kutipan yang mencukupi. Bantuan-bantuan lain seperti anak sakit, kereta rosak dan sebagainya mengikut keadaan. Dan yang ketiga adalah asnaf sementara. Asnaf sementara ini contohnya suami dan isteri pernah bekerja dan dihentikan atas dasar tertentu dan mereka ni ada pendidikan, ada pengalaman dan mereka ni boleh dapat tawaran kerja, tetapi dalam masa 3-4 bulan mencari kerja ni mereka kekurangan duit. Masih boleh menerima zakat boleh. ni? Boleh. So kita tidak memaksa mereka jual rumah kamu, jual kereta kamu sebab mereka itulah hasil pencarian usaha mereka. Kenapa kita nak miskinkan sehingga dia dah jadi papa kedana baru nak bantu? Kita bantu mereka dalam masa 4-5 banyak pengalaman kita. Dalam kita bantu maksimum 6 bulan. Mereka akan mendapat kerja dan pendapatan lebih 10,000 dan sebagainya. Mereka akan alhamdulillah mereka akan keluar dan menjadi pengeluar zakat pula kepada kita. So ini adalah 3 kategori yang utama. Dan kita ada asnaf bandar dan luar bandar dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimanakah kaedah ataupun cara-cara untuk apply untuk bantuan zakat? Apply. Dia tak perlu nak susah. Yang paling mudah sekali kita dah mempermudahkan daripada segala kaedah. Facebook. Saya rasa setiap orang di Malaysia ni dah ada Facebook. Kecuali saya lah, saya tak ada Facebook. Saya ada real face saja. So siapa nak apply boleh masuk ke Facebook Lembaga Zakat Selangor. Mudah Facebook untuk dicari dan boleh PM kat situ, boleh bagi maklumat kat situ. Bukan saja orang nak apply. Kalau kita rasa ada orang jiran kita, kawan kita yang rasa kita macam dia perlukan bantuan, boleh upload di situ, kita akan ambil. Dan boleh memanggil talian-talian kami, boleh dapat daripada website kami, boleh ke cawangan atau paling mudah sekali umat Islam boleh ke masjid atau surau yang paling hampir. Di situ ada amil karyah yang dilantik seperti yang saya sebut tadi, boleh berhubung dengan mereka. Dan mereka akan menyampaikan maklumat kepada institusi zakat. Mereka akan salurkan semua maklumat kepada kami dan pihak kami akan turun siasat serta-merta untuk memberi bantuan. Okay. Dan ini ada soalan yang agak sedikit sensitif. Okay. Boleh tak Encik Basit komenkan berkaitan dengan anggapan dan persepsi negatif orang ramai terhadap
terhadap institusi zakat yang dikatakan sukar untuk meluluskan atau memberi bantuan zakat. Kerap kali kita dengar ada yang kononnya cakap bahawa institusi lain lebih mudah memberikan bantuan. Zakat susah, dia kata. Boleh bagi komen sikit? Ini persepsi. Persepsi ini adalah luas dan liar. Adakah berfakta? Satu tanda soal yang besar. Persepsi masyarakat secara umumnya adalah bila institusi zakat ataupun institusi berasaskan agama memang agak susah untuk didekati. Tetapi faktanya tidak. 99% kes-kes yang di-highlightkan daripada Facebook, daripada media sosial, media utama dan sebagainya adalah asnaf-asnaf yang telah pun disantuni oleh Lembaga Zakat Selangor. Tetapi agak malangnya bila orang komen dia dapat liputan yang besar, bila kami jawab liputan dia kecil. Itu saja. Tetapi daripada segi fakta, saya ulang balik, 99% kes-kes yang di-highlightkan oleh masyarakat semua itu adalah yang telah pun disantuni oleh Lembaga Zakat Selangor. Tapi isunya adalah berkenaan dengan kecukupan. Kecukupan sebab kita ada kadar-kadar kita. Sebab kita menyantuni seperti yang saya sebut tadi, kita ada 44,000 keluarga, bukan satu keluarga, dua keluarga. Yang saya sebagai orang awam, saya nampak seorang atau satu keluarga saja, tapi Zakat Selangor dia ada 44,000 keluarga. Contohnya kita ada 70,000 anak-anak murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan kalau saya nak bagi pakaian, saya kena pergi pakaian kepada 75,000 anak ni, pakaian sekolah untuk mereka berdaftar tahun depan. So saya terpaksa ambil kadar pakaian yang munasabah. Bukanlah terlalu murah sampai dia pakai 2 hari koyak, tetapi agak munasabah di mana saya boleh spread duit itu kepada 70,000 anak. Sama juga dengan keluarga. So kadar kami kita bagi kepada keluarga mengikut isi rumah kandungan tersebut. Jika anak 2 orang kita bagi 250, anak dia kalau sampai 10 orang kadar dia berbeza. So dan adakah kadar itu mencukupi? Alhamdulillah, sebab kita buat kajian. Kadar ini bukan saya bangun-bangun tidur saya tetapkan kadar. Kita buat kajian, kita panggil orang-orang yang intelektual membuat kajian dan mereka lah yang menyarankan kadar yang terbaik kepada kami. So selalunya bila kadar ni cukuplah sekadar kita makan biasa di rumah dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak makan KFC hari-hari memang tak cukup. Memang tak kan. Tapi masyarakat yang komen tu saya nampak satu perkara di situ. Itu menunjukkan peningkatan kadar perhatian rakyat awam terhadap insan-insan yang sedang menderita. Very positive, seriously. Tak apa kami menjadi victim dia, tetapi positiveness dia kita nampak ramai yang prihatin sekarang ini. Dulu zaman saya mula-mula keluar zakat, saya tak pernah tahu pun zakat tu bagaimana. Selagi saya masuk ke institusi zakat, baru saya mula tengok, kat sini. Tapi sekarang ni berbeza. Bulan pertama bayar zakat sebab dengan information yang ada dalam handphone dan sebagainya orang boleh tahu. Dan kita pun baca setiap hari ramai orang yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Bagus, keprihatinan itu meningkat. Dan komen-komen ini juga saya berterima kasih kerana komen-komen ini juga sentiasa menjadikan kami alert supaya kami kita manusia yang boleh membuat kesilapan, kekurangan dan sebagainya. Komen-komen inilah yang alertkan kami supaya kami sentiasa menambah baik mutu agihan kami supaya manfaat itu sampai kepada insan yang berhak menerimanya. Tapi selain Facebook, apakah saluran yang lain yang boleh mereka yang menghubungi untuk memberitahu pusat zakat bahawa ada keluarga yang memerlukan bantuan zakat? Okey, seperti saya sebut tadi, kalau tak gunakan Facebook, boleh ke talian kami 1300884343 ataupun boleh ke website kami. Again website, boleh ke cawangan kami, ada 28 cawangan. Yang paling mudah sekali adalah ke masjid atau surau. Itu adalah paling mudah. Dan sekarang ni pun dah ada WhatsApp dan sebagainya. Ramai nombor telefon saya ni dah jadi macam nombor telefon awam dah. So ramai yang tahu dia boleh WhatsApp direct dan sebagainya. Dan again boleh juga dengan ketua-ketua masyarakat. Kalau kita pergi jumpa ketua masyarakat, tak kisahlah bendera mana, warna mana dan sebagainya. Even ketua kampung, ketua flat, ketua blok, kita mempunyai hubungan kerjaya yang rapat dengan mereka semua. So untuk yang nak memerlukan bantuan ini, mereka boleh menggunakan apa saluran yang ada saja. Semua saluran itu kami ada peluang. Dan sekarang ini pula rakan-rakan media sosial pula. Mereka pun lebih proaktif, mereka juga keluar mencari dan menyalurkan maklumat dan sebagainya, seperti contoh yang paling bagus ini Shah Alam Residen contohnya. Mereka sungguh aktif. Dapat tahu saja mereka akan salurkan kepada kami. So nak sebut apakah kaedahnya terlalu luas dan pelbagai sudut boleh digunakan.
Okey, kalau cerita pasal keprihatinan tadi kan. Betul. Saya ni sebagai seorang yang prihatin lah. Contohnya Nampak. tiba-tiba saya nak saja satu keluarga yang duduk di pinggir sebab kita tahu kan penerima zakat ni kebanyakannya ada orang miskin tak tahu menggunakan laman sosial apa semua kan. Okey. Jadi adakah saya macam layak untuk suggest kepada Amir ataupun kepada wakil Suggest keluarga tersebut atau saja kadar-kadar dia bantuan dia? Keluarga tersebut. Itu bukan Sabri je, siapa-siapa. Siapa-siapa boleh. Itulah penyalur maklumat kepada kami. Boleh dan tolong buat. Rakan zakat lah. Yes. Kita ada program rakan zakat dan again back to question, nak menyalurkan maklumat kita buka daripada semua kaedah. Even guru sekolah pernah menyalurkan maklumat, dia rasa macam budak anak murid dia ada masalah, dia salurkan. Dan even doktor pesakit pergi jumpa doktor berapa rawatan, bila doktor kata kena membuat rawatan belanja sedikit nampak muka berubah, doktor salurkan kepada kami. So siapa-siapa, bukan Sabri saja, bukan Pria saja, siapa-siapa yang sedang mendengar di luar sana ingin menyalurkan, kami mengalu-alukan. Ya. Dan sebelum kita meneruskan perbincangan kita dengan lebih lanjut, apa kata kalau kita saksikan satu kisah tentang ibu tunggal ini. Kita saksikan. Inilah kediaman Nur Azlina Muhammad Nur bersama dua anaknya Muhammad Ryan Darwish, Muhammad Rizal 9 tahun dan Nur Batrisha Damia 7 tahun. Nur Azlina bersama dua anaknya menjalani kehidupan dalam keadaan serba kekurangan selepas berpisah dengan suami 5 tahun lalu. Bagi menyara anaknya, Nur Azlina melakukan dua kerja, iaitu sebagai pengasuh dan membuat kuih muih untuk dijual. Upah mengasuh sebanyak RM200 sebulan terpaksa diketepikan untuk membayar sewa. Hanya wang dari jualan kuih digunakan untuk menyara hidup. Harapan saya untuk membesarkan anak untuk masa hadapan dan dapatlah tempat tinggal tu ke. Duduk tu. Seperti orang ramai duduk selesa. Kerja tak mampu. Kerja tu boleh lah, tapi sedikit banyak boleh lah, income tu sikit lah sangatnya. Okey, yang penting tempat tinggal. Untuk anak-anak lah. Walaupun hidup serba kekurangan, anak-anaknya tidak pernah mengeluh. Sedikit melegakan, dua anaknya menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM200 sebulan yang digunakan sepenuhnya untuk belanja persekolahan. Ada kalanya dia terpaksa meminjam wang daripada rakan dan sanak saudara terdekat untuk membeli makanan. Malah sudah banyak kali rumah dimasuki haiwan berbisa seperti lipan dan kalajengking. Oleh kerana tidak ada kenderaan, Nur Azlina akan berjalan kaki untuk menghantar anak ke sekolah setiap hari. Harapannya hanya satu, agar rintihan untuk memiliki sebuah rumah yang selesa termakbul bagi meneruskan kelangsungan hidup bersama anak. Itu tadi ya, kisah seorang ibu tunggal, Puan Nur Azlina Muhammad Nur di Pasir Mas, Kelantan untuk membesarkan dua orang anak. Dia hanya menyewa tempat letak kereta untuk dijadikan tempat tinggal bersama anak-anaknya. Baiklah, Cik Basit. Berdasarkan kisah itu tadi ya, bagi pihak zakat, apakah sumbangan atau tindakan yang boleh diambil jika terdapat kes-kes yang sebegini yang kita kongsikan tadi? Kena case study pula ni. Case study lah ni. Nama dia. Okey, yang pertama sekali yang puan tadi itu di negeri Kelantan. Zakat Selangor ini hanya menyantuni asnaf-asnaf di negeri Selangor Darul Ihsan. Walau bagaimanapun kita mempunyai projek khas dipanggil projek Selangor Prihatin di mana kita membantu dua negeri di luar negeri Selangor iaitu Perlis dan Kelantan dengan membangunkan projek agroekonomi kepada mereka dan menempatkan lebih kurang 30 keluarga asnaf dalam dia ada program 5 tahun. Selepas 5 tahun dia go through the program, insya-Allah mereka akan menjadi insan yang berjaya. Tapi menjawab balik soalan tadi itu, kalaulah puan tadi itu ada di negeri Selangor, yang pertama sekali kita nampak dia daif, dia sewa pun parking kereta, maksudnya dia tak ada kemampuan. So kita akan memberi beliau rumah sewa. Rumah sewa dan pendidikan anak-anak mereka akan ditanggung penuh oleh Lembaga Zakat Selangor. Dipenuh bermaksud daripada pakaian sekolah sehingga yuran tambang pergi balik sekolah dan sebagainya. Dan saya nampak tadi beliau punya anak yang agak besar. So anak yang agak besar ini kita mempunyai asrama anak-anak fakir miskin di mana kita memberi kemudahan penginapan dan juga
education. Kita panggil Baitul Ahsanah di Perpak Kelang. So kita boleh pindahkan mereka ini, anak-anak ni kepada asrama kami dengan harapan anak ini akan terbela dan terjaga dan ibu tadi mempunyai kebebasan untuk keluar dan meningkatkan kualiti hidup dia. Dia boleh bekerja, berniaga dan sebagainya. Sekarang ini bila dia nak bekerja, dia terpaksa fikirkan anak di rumah. So bila kita dah menjaga anak dia, meringankan beban menjaga anak dan dia boleh pergi untuk meningkatkan kualiti. Dan untuk ibu tadi tersebut, jika katakanlah beliau mempunyai minat tetapi tak ada kemahiran. Contohnya dia ada minat menjahit tapi tak ada kemahiran untuk menjahit, kita boleh menghantar beliau untuk kelas-kelas kemahiran menjahit. Setelah beliau layak, kita memberi bantuan modal yang sedikit. Antara kita memberi penuh daripada zakat Selangor ataupun kita bekerjasama dengan agensi-agensi lain yang boleh memberi bantuan modal kepada mereka. Contohnya baru-baru ini alhamdulillah tabung haji. Tabung haji tampil ke hadapan untuk memberi bantuan modal kepada 25 asnaf di negeri Selangor. Selepas raya ni baru dalam seminggu lebih benda ni. So kita antara kita bagi terus ataupun kita salurkan melalui agensi-agensi yang boleh memberi bantuan. So dengan kemahiran yang diberi dan juga modal yang diberi, mereka dah boleh mulakan perniagaan. Dan kita nak ramai yang ke arah situ sebab perniagaan ini menjamin rezeki yang lebih tinggi daripada bekerja. Tapi Encik Basit, let's say kalau family tu dah menerima sumbangan daripada seperti Jabatan Kebajikan, lembaga tabung haji, adakah mereka layak untuk menerima lagi bantuan daripada lembaga zakat? Okey. Dia seperti saya sebut tadi, kita ada hadul kifayah. Dalam hadul kifayah ni setiap pendapatan itu diambil kira. Jika setelah setiap pendapatan ini dia ambil kira dan mereka masih lagi di bawah hadul kifayah, maksudnya masih lagi di bawah kemiskinan, kita bantu. Tapi kita bantu sepenuhnya lah. Kadarnya mungkin berbeza untuk melengkapi kekurangan tersebut. Dan jika tak ada bantuan terus, dan kita akan bagi lebih supaya dia macam mana pun bantuan zakat ini akan memenuhi keperluan asas keluarga tersebut. Kan? So persoalannya betul lah JKM bantu, kenapa zakat bantu? Mungkin kadar JKM berbeza, keperluan keluarga berbeza. Kita bukan niat saya untuk membezakan agensi-agensi, tetapi itu hakikatnya kadang-kadang JKM dia letak fixed rate. Contohnya orang kurang upaya diberi RM300 sebulan kalau tak salah saya. Tapi keperluan seorang bapa sebagai orang kurang upaya dan juga keperluan keluarga dia mungkin RM1,000. So 300 JKM dah bagi, mungkin 700 itulah yang zakat Selangor akan salurkan. Jadi biasanya kalau kes begini, kebiasaannya NGO ataupun wakil rakyat dia cepat tangkap kes macam ni, and then especially kalau kes-kes yang disiarkan di media masa, kan? Betul. Jadi bagi pihak zakat sendiri, adakah akan terus bertindak dan cuba mengesan di mana golongan yang kurang berkemampuan ini? Okey. Dia kes-kes begini memang cepat ditangkap dan sebagainya. Terima kasih kepada semua yang menangkap kes-kes begini. Tapi kami mempunyai kerjasama yang agak baik dengan pemimpin masyarakat. Katakanlah adun, ahli parlimen dan sebagainya. Walaupun dia pelbagai bendera dan ini, tapi kita bekerjasama dengan semua. Kita tidak memilih sebab kami bebas daripada politik dan sebagainya. Dan bila mereka menyalurkan maklumat, dalam masa 24 jam, selalunya dalam masa sejam 2 jam, kita dah ada trooper kami di lapangan yang akan terus turun ke lapangan untuk menyiasat. Dan selalunya jika kes-kes ini dia pergi ke tangan-tangan orang yang profil tinggi seperti politician dan sebagainya, mereka memerlukan respon yang segera. Dan kami tidak respon kerana dia politician, sebab memang itulah KPI kami. Bila dapat, kita dah ada trooper kami kena terus ke lapangan untuk siasat. Zakat pun ada troopers tak? Betul tu. So selepas memberi bantuan Cik Abdul, adakah lembaga zakat akan memantau perkembangan individu ataupun keluarga penerima ni? Ya. Cik Priya ni bijak sangat. Soalannya power. Power kan? Suka nak jawab ni. Tetapi hakikatnya ya. Kita ada anak syarikat bernama Teraju Ekonomi Zakat Selangor. Itu anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor, so sister company untuk zakat. Mereka diberi satu amanah yang besar untuk memantau usahawan-usahawan yang pernah dapat bantuan modal daripada zakat, dan mereka juga dibenarkan untuk memberi modal perkembangan niaga. Contohnya zakat mula-mula bagi RM10,000 membeli mesin jahit yang normal, mungkin dia grade 3. So bila kita ada anak syarikat yang memantau, dia kata baguslah dia ni boleh dapat kontrak yang besar. Dia pula bagi saya tak pandai mesin jahit inilah. Katakan dia bagi grade 2 pula. So dia akan tambahkan ataupun dia perlukan modal untuk beli kain. So agensi inilah yang akan memantau dan menambahkan modal dan memberi laporan kepada kita. Kami tahun lepas saja kami berjaya menjayakan atau mengeluarkan asnaf-asnaf daripada komponen
kampung miskinan ni lebih 400 asnaf daripada bidang perniagaan, daripada modal perniagaan. So ramai yang kita berjaya keluarkan, dan tanpa pemantauan yang rapat tak mungkin kita boleh buat itu. Betul. Tapi agak curious jugalah kan Sabri. Pernah tak mereka yang mendapat sumbangan daripada lembaga zakat menyalahgunakan sumbangan? Okey, gelap tak ada ya. Kes sebegitu, kes istimewa ke ada tak? Dia biasalah kan. Jari kita 5 pun ada yang paling kecil, ada yang paling comel kan. So samalah juga dengan setandan pisang pun tak semuanya elok. Betul. Itu baru setandan. Kalau beberapa tandan. So itulah hakikatnya. Ada, tetapi gelintirnya, persentasenya terlalu minimum. Sebab kita monitor. Sebab itulah salah satu sebab kita tak bagi duit kepada asnaf, kita bagi perkhidmatan tu kepada keluarga tersebut. Sebab kita nak bayar yuran IPT, biarlah kita bayar kepada IPT tersebut. Kita nak bagi wang saku kepada anak, kita bank in terus ke akaun anak. Pernah ada berlaku kita bank in ke ayah tak bagi kepada anak. So anak pergi ke IPT, duduk asrama, dia menunggu-nunggu tak makan Maggi, kadang menumpang kawan dan sebagainya. So kita belajar daripada kelemahan kami yang lalu, kami betulkan. Duit terlalu minimum kita bagi kepada tangan asnaf supaya manfaat tadi tu sampai. Okey. Kita tahu ya, antara penerima dia adalah asnaf fakir miskin kan. Tapi antara yang saya dengar tadi ialah hamba yang ingin merdeka. Dekat Malaysia ada ke hamba yang ingin merdeka tu? Golongan ni. Saya pun nak soal baliklah. Pernah tengok tak hamba kat Malaysia? Tak pernah. Hamba yang digari tangan, lehernya diheret sana sini. Tak ada. Itu kena tengok daripada mata hati. Dengan mata hati ni ramai hamba kat luar. Hamba yang terbelenggu dengan dadah, hamba yang terbelenggu dengan LGBT. Oh, itu dikira sebagai hamba yang merdeka. Betul. It's a very deep meaning to it. Yes. So dulu zaman dulu ada hamba yang fizikal, tapi sekarang ni ada hamba mental dan sebagainya. So kita memainkan peranan juga. Fatwa Negeri Selangor dia agak luas dan dia benarkan, Fatwa Negeri Selangor benarkan kami untuk membantu hamba-hamba sebegini. Alright. So mungkin Encik Basit boleh ceritakan sedikit golongan mualaf saudara baru yang memeluk Islam. Ada cerita yang mengatakan setengah mualaf ni memeluk Islam hanya untuk mendapatkan zakat. Itu adalah cerita kan. Boleh tak berkongsi pengalaman sikit, betul ke tidak dakwaan yang seperti itu? Nak kata mereka memeluk Islam hanya kerana bantuan zakat, Allahualam. Kita tak boleh nak baca, dan sebaik-baiknya jangan kita membaca niat mereka lah. Yang pentingnya adalah keinsafan mereka untuk kembali ke fitrah, dan permulaan adalah bukanlah suatu yang penting. Kita ambil daripada kisah dongeng dulu di perlumbaan antara kura-kura dan arnab. Walaupun kura-kura bermula ke belakang, tetapi akhirnya kura-kura yang menang. So mungkin asnaf ini bermula dengan niat yang salah. Mungkin saya tak sahkan. Mungkin, tetapi di penghujung mungkin dia boleh menjadi seorang yang alim yang jauh lebih tinggi daripada kita. So itulah tanggungjawab Lembaga Zakat Selangor. Walau apa saja niat mereka untuk kembali fitrah, tetapi kami mempunyai program-program pembangunan kepada mereka untuk memastikan mereka menjadi insan yang sempurna di penghujungnya. So nak kata niat mereka untuk zakat, kalau niat mereka untuk zakat, mereka akan dapat zakat saja. Kalau niat mereka untuk fitrah, insya-Allah mereka akan dapat apa yang mereka nak. Tapi jawab sinilah dengan tu. Okey, soalan yang terakhir kita berada ini, kita tak cukup masa ya. Okey, pelbagai usaha telah dijalankan untuk mengagihkan duit zakat ni, tapi kita tengok masih lagi ramai masyarakat Malaysia ni yang daif tau, yang kita nampak secara fizikalnya daif. Itu pasal ada setengah orang tu mempersoalkan ke mana duit zakat ni. Mungkin Cik Basit boleh komen sikit pasal tu. Daif ni terlalu subjektif. Kadang-kadang kita menunjukkan kedaifan itu dalam sudut yang ekstrim. Kadang-kadang bila kita turun ke lapangan itu taklah sedaif mana. Miskin ramai. Nak kata daif di Malaysia ni, saya selalu sebutlah di mana-mana forum. Kalau kita seorang Islam ni nak makan di Malaysia ni tak ada masalah. Kita pilih je masjid kalau kita pandai. Kalau hari Isnin masjid A, masjid B, ada sampai hari Ahad ada makanan dah. Sama juga dengan temple-temple sekalipun. So my friend yang bukan Islam pun dia kongsi juga. Kalau Monday to Sunday ni kalau kita pilih temple yang sepatutnya dah ada makan dah cukup dah. Okay. Tapi again yang pandangan kami persoalan berkenaan daif tu, kami yakin di negeri Selangor tak adalah daif sehingga tak makan, tak minum, tak ada pelajaran dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin ada kes-kes yang betul-betul tercicir daripada mata semua individu yang membantu Zakat Selangor. Mungkin ada yang betul-betul tercicir. Kalau yang tercicir itu kami minta maaf dan bantulah kami untuk salurkan maklumat. Tetapi persepsi umum masyarakat ini saya meminta dan merayu supaya perbetulkan, kerana
persepsi ini dia boleh influence generasi akan datang berkenaan dengan ibadah zakat, iaitu rukun. Dan jangan kita menjadi punca untuk menumbangkan salah satu tiang agama. Dan seterusnya, lembaga zakat Selangor adalah satu-satunya institusi zakat yang diaudit tidak kurang daripada 5 agensi audit. Kita ada audit dalam, audit kualiti, kita ada operational external audit, kita ada accounting external audit. Dan kita ada audit negara yang sekarang audit negara tak nak audit kami dah sebab dia kata okey alhamdulillah zakat Selangor dah stable. So dan pelbagai lagi lah audit kualiti dan sebagainya. So naziran boleh campur lagi. So kita ada pelbagai agensi dan kami juga adalah institusi yang selalu mengeluarkan statement rakan kami dalam surat khabar tahunan. So untuk kita nak be transparent. So ada soalan tolong maju ke depan tanya kami sebelum membuat apa-apa kenyataan di luar sana. Itu jangan hanya pandai mengecam jangan hanya pandai mengecam, kita perlu tahu ke mana duit itu pergi. Jadi saya rasa harap Temu Rahman kita tadi menjawab persoalan di mana perginya duit zakat. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Basit Abdul Hamid iaitu Ketua Division Operasi Agihan Asnaf Lembaga Zakat Selangor kerana sudi berkongsi dengan kami berkaitan dengan ke mana duit zakat itu pergi. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Encik Basit. Sama-sama kasih. Okey, itu sahaja hari ini Sabri. So sehingga minggu depan kita akan jumpa lagi. Saya Priyata Srinivasu dan saya Sabri Malik. Assalamualaikum. Jom berzakat. Remember me. We find them, we kill them, no messing about.